Assalamualaikum guys, welcome back. Dah lama dah kita tak dengar update terbaru daripada selebriti dan juga usahawan Caprice. Alhamdulillah, tahun lepas Caprice dah pun tamatkan zaman bujang dia lepas berkahwin dengan seorang influencer media sosial yang dikenali sebagai Farah Inalis. Syukur juga sebab Caprice nampak bahagia, tapi kusangka hujan di tengah panas. Salah. Kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kalau sebelum ni kita sembang pasal pendakwa bebas Ustaz Kazim Elias yang menderita sakit dipercayai akibat ilmu sihir, yang terbaru macam tu jugalah yang jadi pada keluarga Caprice. Beberapa hari lepas Caprice ada update dekat media sosial dia yang mana dekat situ kita boleh tengok satu video Caprice tengah pasangkan ayat Ruqyah untuk isteri dia. Ikutkan kata Caprice, isteri dia berkemungkinan diganggu oleh individu yang tak bertanggungjawab yang hantar ilmu sihir dekat wife Caprice. Tak tahu sejauh mana kebenaran dia, tapi ikutkan kata Caprice, dia penat sangat sebab daripada pagi sampai malam dia kena uruskan bisnes dia. Lepas tu bila kata malam dia kena sambung pula jaga wife dia. Tambah pula diorang kena ganggu sampai pukul 3-4 pagi. Ikut kata Caprice, sudah beberapa kali ustaz datang berubat dia. Selain tu baru-baru ni ada 3 orang lain yang berani menghubungi dan mengganggu dia pada waktu tengah malam. Saya cuma nak tahu kenapa ramai masih tak puas hati dengan isteri saya. Sebelum ni saya fikir selepas kahwin tentu ujian akan lagi berkurangan. Sebenarnya sejak 7 bulan lalu saya banyak melalui perkara baru yang kita kena uruskan, katanya. Terus terang saya sudah sangat penat. Nak hadam bisnes dari pukul 9 pagi hingga 10 malam. Selepas tu sambung dengan benda bukan-bukan sampai pukul 3 hingga 4 pagi. Saya perlukan bantuan, ujarnya. Tak juga Caprice, tak pernah pula aku dengar sebab selalunya orang kata kan, dugaan berumah tangga ni 5 tahun pertama. Waktu tu dia punya badai, dia punya gelora, dia punya tsunami, dia punya ombak. Memang dahsyat. Memang perlukan kesabaran yang sangat tinggi. Aku sendiri pun mengaku benda tu memang berlaku 5 tahun. Aku dengan wife aku banyak juga sebenarnya dugaan-dugaan yang kita orang kena lalu. Sampailah sekarang ni, Alhamdulillah dah 9 tahun, 10 tahun dah. Dan insya-Allah aku doakan semoga perkahwinan kami ni kekal bahagia sampai ke syurga, insya-Allah. So aku harap Caprice kalau tengok video ni, ingatlah 5 tahun terawal memang kena sabar, brother. But anyway, benda sihir ni memang wujud. Benda ni tak boleh nak buat main-main. Silap-silap merana sampai akhir hayat. Kita boleh dapatkan rawatan daripada ustaz ataupun individu yang amalkan cara rawatan Islam. Itu yang sebaiknya. Cuma aku tak galakkan untuk kita pergi cari mereka yang buat rawatan alternatif sebab takut nanti makin teruk. Kau faham-fahamlah rawatan alternatif tu macam mana kan? Silap-silap ada antara diorang ni yang akan ambil kesempatan letak benda bukan-bukan dekat dalam badan kita. Dan sebenarnya penawar yang paling berkesan ialah iman kita pada Allah SWT. Aku masa dulu aku tak berapa nak faham apa maksud kita beriman, lepas tu hidup kita insya-Allah akan dipermudahkan. Rupanya bila kata beriman, maksud dia bukan kita hanya solat, bukan hanya buat benda-benda baik je. Itu benda wajib. Termasuk dengan benda-benda wajib yang lain. Sebagai contoh untuk perempuan kan, bertudung. Tapi maksud yang lebih tepat ialah kita yakin Allah berkuasa atas segalanya. Yang dapat perkenankan permintaan kita hanya Dia saja. Jadi, kalau ada apa-apa masalah, jangan malu-malu untuk kita berdoa pada Allah dengan iman. Maksudnya, dengan yakin, dengan pasti yang Allah akan kabulkan permintaan kita dan kita doa secara spesifik setiap kali solat ataupun sebelum kita tidur. Contohnya, Ya Allah ya Tuhanku, Kau sembuhkanlah dan Kau hilangkanlah penyakit insomnia daripada dalam badan aku. Contohnya lah, sebab kalau orang doa selalunya dia akan doa, Ya Allah ya Tuhanku, Kau sembuhkanlah aku daripada sebarang penyakit. Yang itu general sangat. Memang betul, kita boleh je doa general, tak ada masalah, tak ada salah pun sebenarnya. Tapi tujuan kita bila kata berdoa secara spesifik ni sebenarnya ialah untuk kita fokus pada apa yang kita nak. Bila kita fokus, kita akan usaha ke arah doa kita tu dan dekat situlah macam mana yang Allah janjikan pada hamba-hambanya, ganjaran akan sentiasa menanti pada hamba yang beriman kepadanya. Aku harap perkongsian ni bermanfaat dan terima kasih pada Caprice dan juga isteri sebab di sebalik dugaan yang menimpa pasangan ni, aku ada peluang untuk berkongsi dengan korang tips berdoa. Itu ikutkan pengalaman aku dan Alhamdulillah setiap doa aku tu Allah perkenankan dengan cara doa yang aku share dengan korang tadi. Contohnya dah bertahun dah aku nak sangat anak kedua. Tahun lepas aku betul-betul doa secara spesifik aku nak anak kedua. Alhamdulillah keluar seorang ni. Ini antara contoh doa yang aku minta. Aku harap sekiranya perkongsian ni betul-betul bermanfaat dan juga ada pahala pada siapa yang dimakbulkan doa dia. Ikut apa yang aku kongsi, aku doa semoga segala pahala yang dapat tu akan dapat pada Caprice dan isteri sebab dioranglah punca sebenarnya aku share benda macam ni dekat korang. Apapun kepada Caprice dan juga isteri, semoga bertabah dan insya-Allah yakin pada ketentuan Allah, sabar dengan dugaan yang Allah turunkan kepada kita dan kalau betul kita dianiaya, tak payahlah kita berdendam dan move on dengan life kita. Sebenarnya itu lagi akan buatkan kita tenang. Dan akhir
kata pepantun, hati-hati tenggek di dahan. Takut terusik sarang tebuan. Ada kala sakit itu dugaan. Untuk kita, dekati Tuhan. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum.